السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita wajib melafazkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk kita datang pada malam ini, melainkan dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita malam ini masih lagi dapat meneruskan bacaan hadis kita yang berikutnya dalam himpunan hadis-hadis qudsi. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini direzekikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan diterima amal yang kita lakukan. Dari Abu Qatadah Ibn Rib'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Nabi sebut, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman. Ini yang kita sebut dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Iftaradtu ala ummatika 5 salawat wa ahidtu 'indi ahdan annahu man hafadha 'alayhinna liwaqtihinna adkhaltuhu al-jannata wa man lam yuhafidh 'alayhinna fala ahda lahu 'indi, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud terjemahan hadis nanti kita hurai sekadar yang kita sempat dan mampu, insya-Allah taala. Kata Allah azza wa jalla, iftaradtu ala ummatika, aku telah menfardukan. Iftaradtu, aku telah mewajibkan, ala ummatika, ke atas hamba-hambaku, ke atas umat engkau. Ala ummatika, kata Allah, aku telah menfardukan ke atas umat engkau wahai Muhammad 5 salawat. Salawat jamak daripada perkataan salah.
iaitu semayang. Aku telah mewajibkan ke atas umat engkau sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan aku telah berjanji, aku telah membuat suatu perjanjian di antaraku dengan hamba-hambaku. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata, wa'ahidtu. Ahdan ni, ahdun ni daripada perkataan Arab, maksudnya janji ya. Al-ahdu, janji. Janji. Allah kata, aku telah berjanji dengan hamba-hambaku, yakni kita lah, bahawa sesungguhnya sesiapa di antara kamu daripada kalangan hamba-hambaku yang menjaga, Allah guna perkataan hafadha, Nabi sebut perkataan hafadha, maksudnya jaga. Sesiapa di kalangan hamba-hambaku yang menjaga salat 5 waktu tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ini akan kita ulas dengan lebih lengkap nanti. Sesiapa yang memelihara, menjaga, menunaikan salat-salat yang diwajibkan itu pada waktunya, maka aku berjanji kepada mereka dan hamba-hambaku itu ada perjanjian denganku, aku akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu janji yang Allah Ta'ala sebut. Satu iqrar, satu perjanjian yang Allah Ta'ala nyatakan secara terang di antara dia dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebut dalam hadis ni, dan sesiapa yang lam yuhafidh, tidak menjaga dan memelihara salat yang telah aku fardukan. Nanti kita akan tengok maksud jaga tadi. Fala ahda lahu indi, maka dia itu tidak mempunyai perjanjian denganku. Hanya orang yang menunaikan salat, menunaikan sembahyang pada waktunya, menjaga salat pada waktunya sahaja, yang Allah Ta'ala berjanji untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Ini janji Allah yang kita selalu sebut, yang kita selalu ulang. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka, apa makna innaka? Sesungguhnya engkau, ya Allah, la tukhlif, tidak akan khalaf, tidak akan menyalahi, tidak akan mungkir. Apa dia? Mi'ad. Al-mi'ad, daripada perkataan yang sama lah, ahd. Maksudnya apa? Janji. Kalau Allah Ta'ala janji, siapa sahaja yang mengerjakan salat pada waktunya, menjaga salat yang difardukan itu, dia jangan takut dan dia jangan bimbang. Tuhan telah menyatakan dengan jelas, dia daripada kalangan ahli syurga. Tak ada siapa yang boleh halang dan tidak ada siapa yang boleh ubah apa yang Tuhan tetapkan. Sebab itu bila kita salat, hubungan insan dengan Tuhan, urusan manusia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Sebab itu salat ni benda yang paling besar dalam hidup kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan termasuk daripada kalangan orang-orang yang menunaikan salat. Saya kita duduk di sini, ini satu rezeki. Bukan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah.
lebih kita membimbangkan atau lebih kita takut tuan-tuan, yang tak termasuk dengan perjanjian Allah ini daripada kalangan ahli keluarga kita. So kita kena tengok benda ni. Okey. Hadis rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey tuan-tuan. Masjid ni tak bagi ayat, dia duduk batuk kan. Dah ayat sikit. Okey. Berikutnya kita sambung. Ni ayat saya apa dah? Ini ayat. Ya. Okey. So kita sambung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pertama, ni nak bagi jelas ni. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut dia mewajibkan, atau dalam bahasa kita duk sebut fardu, dia memfardukan. Wajib pun perkataan Arab, fardu pun perkataan Arab. Tapi dua-dua tu makna fardu dengan wajib tu, maksud kedua-dua tu sama, kecuali mazhab Abu Hanifah. Kalau tuan-tuan belajar mazhab Hanafi, dia bezakan. Bagi dia wajib tak sama dengan fardu. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, jumhur mazhab, dia kata sama. Sama. Ini perbezaan istilah wajib dengan fardu. Pasal itu kita kata semayang wajib, semayang tu fardu, samalah. Maksudnya sesuatu yang apa? Diberi pahala. Ini ta'rif wajib ataupun ta'rif fardu. Yuthabu fa'iluhu, diberikan pahala bagi orang yang buat. Fa'il, siapa yang buat dapat pahala. Wa yu'aqabu, tapi dia tak berhenti dekat tu. Sebab tu bila orang kata apa maksud wajib, diberi pahala bagi orang yang buat, diazab, diseksa, dihukum orang yang tinggal. Itu makna wajib. Dia berbeza dengan wajib ni lawan apa? Sunat. Sunat ni buat boleh pahala, sama. Tang tu sama. Sunat dengan wajib sama tang mana? Kalau kita buat boleh pahala. Dia belain tang mana? Dia belain tang tinggal, hukum tinggal tu. Kalau wajib kita tinggal, masuk neraka. Tapi sunat kalau kita tinggal, tak masuk neraka, tak berdosa, tak kena hukum. Dia belain tang tu. Dia berbeza tang tu. Dapat tak? Okey. So semayang maghrib isyak ni subuh ke? Semua semayang ni sunat ke wajib? Wajib. Jadi wajib kita buat boleh pahala, kalau kita tak buat masuk neraka, dosa. Boleh? Bukan tak buat tak apa. Ataupun buat bila senang, kalau tak buat tak boleh. Okey. Berikutnya, bila Tuhan suruh kita buat sesuatu perkara, dia wajibkan kita buat satu benda, untuk siapa? Kita kena bagi jelas juga benda ni. Bila Allah kata iftaratu ala ummatika, aku suruh, perintahkan, wajibkan, wa aqimus salah, dirikan salat, aku suruh mereka sembahyang. Saya nak bagi tuan-tuan semua ingat dan clear bab ini. Apabila Tuhan Allah suruh kita sesuatu perintah, kita kena pegang, kena faham, kena jelas benda yang dia suruh tu bukan untuk dia. Yang tuan-tuan semayang ni bukan kebaikan tu untuk dia. Itu maksudnya. Semayang kerana Allah. Tapi untuk siapa? Kebaikannya, manfaatnya
pahalanya, untungnya untuk siapa? Untuk tuan-tuan, untuk saya, bukan untuk Allah. Semua ibadat ni, kata Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, juga disebut oleh ulama-ulama lain, Izzuddin Abdul Salam juga sebut benda yang sama. Apa sahaja yang Tuhan syariatkan. Syariatkan ni maksudnya dia perintahkan lah. Pasal itu kita sebut syariat. Syariatullah, syariat Allah. Allah itu dia sebut apa? Asy-syari'. Allah itu yang mensyariatkan, Allah yang suruh. Siapa suruh? Allah. Tapi syariat tu untuk siapa? Halal, haram, wajib, sunat, boleh, tak boleh ni untuk siapa? Sebab satgi duk berasa untuk Allah, duk rasa benda yang dia buat ni, manfaat dia, kebaikan dia balik kepada Allah. Yang ni salah. Tuan-tuan main semayang tak sat ni, sat lagi pun tuan-tuan semayang, esok pun tuan-tuan semayang, sampai mati tuan-tuan semayang tu, bukan balik kepada Allah. Fali nafsih. Balik untuk kita. Jadi kalau siapa tak semayang, kalau tuan-tuan tak mau semayang, jemu, malas, letih, tak larat, meluat lah, apalah, tak kira lah. Hai, hari-hari semayang apa ni? Kok lah tak mau semayang? Sebab kadang-kadang manusia ni bila dia orang suruh buat sesuatu, dia rasa macam kawan tu perlukan dia. Dalam tabiat kita, bila satu benda orang suruh kita buat, orang perintah kita buat, orang minta kita buat lah, kan? Orang minta kita buat, selalunya bila orang minta kita buat, tuan-tuan faham macam mana? Dia harap ke kita. Kalau kita tak buat, kalut dia. Dalam hidup kita macam tu. Dia tahan ni no. Dalam bahasa kita tolong lah, hang tolong ambil. Tak apa. Aku ambil. Kita dalam hati kita, kalau aku tak pergi dia ni, kacau. Kan? Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, dia taklah sama. Tapi bolehlah kalau kita nak buat contoh pun lebih kurang lah. Macam kita suruh anak-anak kita. Tak faham mengaji? Kita suruh anak-anak kita tu mengaji, tu belajar. Untuk siapa? Untuk dia. Tak faham mengaji, belajar elok-elok. So kok boleh kerja senang. Dia nak senang. Bila dia tak mau dengar, kita tu pasal sayang suruh juga. Kalau tidak kita tahan, tak mau dengar, lantak pergi mampu fikir hang. Aku tak ada fikir kan. So, kita boleh je biar ke tu. Kalau dia tak belajar, apa masalah pada kita? Bila besar habis perambat keluar. Itu. Dia dah cukup kok aku bilang boleh lembu pun sangat boleh untung dah. Anak-anak kita ramai boleh kerja, kita untung dah. Adalah bolehlah untung sikit-sikit, tapi banyakkannya makan modal. Tuan-tuan pun kata, bukan saya kata. Duk taram tu, lama tu nak sebut lah, tak mau sebut. Makan modal dia tahu tak. Tak boleh apa, dia menikah, kerja, boleh anak, dia belah bezah diri dia. Saya duk kena buat kerja lagu ni juga. Tapi hakikat itu, nampak tak? Hakikat itu bila Allah Ta'ala suruh lil maslahatil ibad, untuk apa? Manfaat dan kebaikannya balik pada diri kita. Sebab itu Allah kata apa? Saya nak kena bagi jelas benda ni. Sekali lagi tuan-tuan duk rasa, tengok Tuhan ni dia perlukan kita. Dia suruh kita semayang, tengok. Kalau kita tak semayang, kalut dia. Pasal itu kadang-kadang ada manusia dia sombong dengan apa? Dia sombong apa? Dengan ibadat dia sendiri. Dia duk sombong dengan Tuhan. Dia merasa besar. Dia tengok aku pergi haji pula. Dia tengok aku pergi umrah pula. Dia duk rasa besar dengan ibadat dia. Tengok aku habis 4-50 ribu. Tengok aku wakaf tanah. Tengok. Dia nak suruh siapa tengok? Dia nak suruh Tuhan tengok. Kata besar pengorbanan dia ni. Dia tengok aku berjuang untuk Allah ni. Tengok aku berjuang untuk jalan Allah ni. Apa Allah Ta'ala tak bagi kat aku ni?
Nah, macam kita ujang untuk kawan-kawan ni tu. Saya dengan ustaz, tolong ustaz ni. Takkan tak apa-apa sikit. Saya jangan bagi saya mobile. Saya mobile tinggal lagi. Ada orang dia mobile dengan Tuhan. Mobile dengan Tuhan. Mayang duk nampak. Tak boleh gitu. Try cara lain lah. Monti mayang kaya. Demam kita. Kan? Sebab itu tuan-tuan kena ingat, apa sahaja yang tuan-tuan buat itu bukan untuk Tuhan. Ingat tak lagi hadis kita baca? Allah kata apa? Jika semua manusia, makhluk bukan manusia, inna awwalukum wa akhirukum insakum wa jinnakum. Kalau semua makhluk yang pertama hingga yang akhir, jin, manusia, semua ni, semua satu dunia ni, alam ni, semua taat kepada Allah, semua salat, semua sujud, semua patuh, semua beriman. Tak ada orang kafir, tak ada. Semua orang beriman, semua orang Islam. Jin semua orang Islam. Kucing, lembu, kerbau tak termasuk dalam bab ni lah. Dia patut ada agama. Semua beriman ni. Allah kata apa? Tak bertambah kekuasaan dan kerajaan aku, dan tak berkurang kuasa dan kerajaan aku. Tuhan abang kata dia tak perlukan kita. Dia buat malaikat, dia buat manusia bukan untuk dia. Dia tak, kalau tak ada manusia, tak ada malaikat pun tak berkurang kuasa Allah, tak berkurang kerajaan Allah. Sebab itu kita kata apa? Kita kata apa? Nahnul fuqara. Kita ni yang memerlukan Allah. Pasal itu bila kita semayang, kita kena buat bagi elok-elok. Pasal apa? Pasal untuk kita, bukan untuk orang lain. Semayang dia, Allah suruh semayang. Untuk kita. Kita macam ni ya tuan-tuan. Apa perbezaan buat untuk diri sendiri dengan buat untuk orang lain? Buat rumah ke, buat masak, contoh kita pergi, elok rumah dia ni buat. Dia lah, dia memang tukang, dia buat ke diri rumah dia, elok Bila kita buat, bila kita sedar, kita faham, kata kita buat itu untuk kita, kita akan buat the best. Masak pun kita akan buat masak elok-elok. Dia kata tidak, hang bukan duk buh garam ke gulai ni. Aku tengok hang tak buh pun. Biar pi, ada apa nak makan, beri nak jamu, buat elok-elok buat apa boleh makan sudah. Kalau kita buat ke diri, kita buat bagi elok. Tu perangai manusia, bukan tuan-tuan. Manusia memang perangai lagu tu. Tapi kalau dia masak ke orang lain elok, kat dia cincai, yang tu malaikat. Jadi tak payah duk berasa hati. Tak payah berasa hati. Setengah tu masuk ke orang baju pun tak pakai. Dia tak boleh pergi ke orang lagi. Pasal tu bila kita orang beriman, kita kalau buat ke orang pun kita buat macam kat kita. Pasal dia ada dosa. Mana? Kalau kat dia jaga basuh tangan, untuk dia lain. Yang ni untuk kita, yang ni untuk orang. Ni pasal apa dua periuk, ni untuk depa. Yang ni kaki, mana kulit, mana tulang-tulang tak mau tu kita masak dia bagi depa. Yang isi-isi ni kita bagi kita. Lo semayang ni untuk siapa? Tanya soal untuk siapa? Untuk kita. Jadi pasal apa yang buat cincai lebih kurang halau balai? Pasal untuk kita. Itu saya nak sebut. Dia tak berkait dengan hadis ni sangat, tapi saya nak sebut asasnya ibadat untuk kita. Kalau tuan-tuan cincai tu balik pada tuan-tuan. Kalau buat ikut dan, ikut suka, ikut teradak, pakai boleh lah. Pakai semua tu balik tuan-tuan lah. Tak mau meh mayang pun balik pada tuan-tuan, meh mayang pun balik pada tuan-tuan. Nampak? Pasal orang kalau untuk dia gagah pi. Dia gagah pi. Contoh, lah musim nuri. Boleh tuan? Selama bila kan? Walih zon hijau, macam mana bila mau ni? Pi nuri. Adalah makanan tambahan apa. Dia nak ambil kat dia. Dia bawa tok. Lama pun dia nak makan.
Main dengan kawan. Ui, hang tak ambil kat aku? Oh tak apa, saya aku ambil pula kan. Yang kali kedua ni untuk kawan dia. Pi tengok orang ramai. Tadi dia beratuk tau. Dia boleh main. Habis. Pi hamai balik kali makan. Tak ada manusia nak pergi duk beratuk pula tu untuk orang lain. Tak ada. Kalau mudah dia ambil. Kalau dia boleh hati kalau ada ambil. Nak beratuk pula tak ada. Aku kenyang lah. Kan? Cukup. Sambung hadis dah. So dalam hadis ni Nabi SAW kata siapa yang jaga salat dia ada perjanjian dengan Allah. Apa makna jaga dalam hadis ni dan juga dalam hadis-hadis yang lain pasal itu dia sebut jaga. Dalam hadis dia akan sebut perkataan jaga salat. Dia bukan setakat menunaikan salat. Qad aflahamal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Allah kata siapa? Orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salat dia khusyuk. Bukan semata-mata salat, tapi dia ikat dengan khashi'un. Dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut apa? Sikap orang-orang beriman. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Perkataan apa? Hafidhu. Jaga. Jadi apa makna jaga ni? Jaga ni kadang-kadang semayang tu semayang, tapi bang maghrib bang Isyak bagi salam maghrib. Kan? Ataupun takbir maghrib bang Isyak. Faham tak? Allahu Akbar takbiratul ihram maghrib. Usalli fardal maghribi salat. Maghribi. Tapi bila dia bagi takbir maghrib azan Isyak. Mayang juga. Tapi mayang tu dekat nak habis waktu. Mayang pun tak tahu. Dia sendiri terkejut. Terkejut apa? Dia terkejut apa? Dia terkejut habis dah. Assalamualaikum. Bagi salam dah. Dia terkejut. Makna dia mayang tak tahu apa. Tak berasa macam baru takbir, takkan salam dah. Biar pi dia dah. Esok pesah lain. Ada juga jenis kelaku yang jenis mayang banyak lama dah ni. Mai lama ni dia buat cerai awal-awal lu semangat. So sebab itu walaupun tajuk salat, hadis salat sampai nak kita ni salat, tuan-tuan, kita ni salat sampai nak disolatkan dah. Kita ni semayang ni sampai orang nak semayang pula kat atas kita ni. Tak habis-habis lagi semayang ni. Tajuk ni kita tak boleh buat main. Tajuk ni tajuk janji dengan Tuhan. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut hal ini. Dan kalau kita tengok, ini saya sebut sikit beberapa perkara yang berhubung dengan syarah hadis ni. Kata para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi, kata dia, di antara dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah adalah meninggalkan salat. Selepas daripada kita syirikkan Allah nombor satu, mari kepada nombor dua ni, meninggalkan salat. Banyak hadis-hadis yang sebut benda yang sama. Kata Al-Imam Az-Zahabi, salat itu adalah silah, hubungan manusia dengan Tuhan. Pasal apa besarnya sembahyang ni? Pasal dia hubungan dengan Tuhan. Urusan hidup ni nak ukur besar atau kecil, dia tengok tang mana? Dia tengok bersabit dengan bekik dengan siapa. Pasal itu kalau tuan-tuan terima surat, dia tulis apa? Dululah dia tak tulis dah kot. Dapat surat urusan Sri Paduka Baginda. Oh, kita pun kata ni mesti benda besar ni. Urusan kerajaan ni. Pasal itu nak tahu besar tak besar urusan tu, kita deal
Urusan tu dengan siapa? Macam tuan-tuan buat pilihan nak pergi kenduri ya? Dia kata yang ni kita kena pergi dulu, yang lain kemudian tak apa. Pasal apa? Pasal apa yang ni kena pergi dulu? Pasal yang ni adik-beradik kita, yang ni rapat dengan kita, yang ni orang sebarangan, maksudnya ada kedudukan dia lah. Yang lain kita ukur macam tu. Az-Zahabi kata semayang ni urusan silah bainal 'abd, di antara hamba dengan Tuhan. Jadi adakah benda urusan yang lebih besar daripada urusan dengan Tuhan? Cuba habaq apa urusan yang lebih besar daripada urusan dengan Tuhan. Pasal itu kalau tuan-tuan nak bagi kemas, nak bagi kawan tu sengak, tenganga, tengah sembang ke, tengah mesyuarat ke, tengah apa ke, nak break, nak kerak, nak potong, tuan-tuan kena guna ayat ni. Tunggu Ustaz, aku ada urusan dengan Allah Ta'ala. Dia tak wani kata apa. Macam tuan-tuan lah, macam saya kadang-kadang duk mohong juga. Telefon ni, duk sembang kawan. Kan? Duk sembang dengan kawan. Takkan nak habang bini telefon, lekeh lah. Oh, dia sat. Datuk Seri telefon. Sat. Datuk Seri telefon. Oh, minta sat. Kalau biasa-biasa ya, kita tak. Kali gitu lah. Tiba-tiba tengok mai Datuk Seri ke VIP ke apa. Tunggu sat. Akhir bini dia telefon. Aku sat ni. Saya pun balik. Tak boleh lah kita nak buat Allah Ta'ala telefon. Pasal apa kita stop? Kita berhenti urusan kita, percakapan kita, perbualan kita yang kita tengah duk buat, kita stop. Pasal ada lebih besar yang panggil kita. Kata Az-Zahabi, Tuhan duk panggil. Pasal tu bila dia panggil, dia guna kalimah Allahu Akbar. Akbar, dia nak bagi tahu tak ada yang lebih besar. Biggest then salah. Di situ letak duduknya iman kita. Di situ letak duduknya takwa. Di situ letak duduknya bagaimana kita dengan Tuhan. Di mana Allah pada hati kita itu? Pada salat. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita tengok pula, ini saya nak bahas supaya tuan-tuan nampak jelas. Di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Cukup, takat tu cukup. Allah kata apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Kemudian mereka itu digantikan oleh anak cucu. Kita tu Tok Wan semayang. Allah kata, takut ni. Allah kata bila Tok Wan tu mati, Tok tu ya Allah, duk hidup dalam telekung. Tok tu pi pagi duduk dalam telekung, pi tengah hari dalam telekung, pi petang duduk dalam telekung, duk kira semayang yang tok tu. Habis mayang buka baca mengaji, habis mayang buka baca mengaji, habis mayang buka. Yang Tok Wan tu duduk dalam kem pelekat tu lah. Dia mayang lah, maknanya duduk semayang. Pasal tu mai tua-tua ni dia pun tak mahu dah. Kenapa nak mayang? Pasal tu kesian. Saya sebutlah, saya kata kesian, tak payahlah. Dah tu tua. Nak tui mangkit pun tak larat. Elok nak baca ni saya kata pasal live ni, ramai juga yang KL tu tengok kan, dengar pergi elok-elok. Baru tu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berak pula dah cucu. Mangkitlah cak kuat. Takut Allah. Elok nak mula balik pergi basuh berak, yang nu pula nak minum susu lah, tok pun tutup gitu. Mati lagu tu tok tu.
Bukan mati penat mengaji, mati penat mengasuh. Ini saya kata, kan, hampa belah lah pula, kan. Bagi ruang tua-tua tu nak mengaji, nak merhati. Muda dia dah belah besar dah. Cukup. Apa ni? Kan, so surah Maryam balik. Balik pada surah Maryam. So bila mati keturunan tu diganti. Ini kita kena jaga. Lepas tu kita kena bawa anak-anak kita mengaji. Allah kata apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا. Perkataan ada'u, tuan-tuan garis dalam Quran tu, perkataan di masa tuan-tuan tu ada'u, daripada perkataan Arab bermaksud dayya'. Dia bukan tak semayang. Dia dayya', dia bukan tak semayang, dia mensia-siakan. Dia perkataan dayya' atau da'a yudi'u tu maksudnya apa? Da'a yudi'u tu maksudnya dia main-main. Kata Ibnu Abbas, maksud adha'us salah. Ni tafsiran Ibnu Abbas. Tuan-tuan boleh garis dalam surah Maryam ayat 59, tuan-tuan boleh garis pada perkataan adha'u, tuan-tuan boleh tulis tepi tu. Ibnu Abbas kata maksud dia macam ni. Ibnu Abbas kata maksud mencuai, melalaikan salat itu bukan meninggalkan salat sama sekali, bukan tak sembahyang langsung. Ibnu Abbas kata bukan tak sembahyang langsung. Bukan tak sembahyang langsung, dia sembahyang. Cuma yang dimaksudkan dengan adha'us salah, mengakhirkan daripada waktu dia. Jadi nanti kita yang semayang pada waktunya berjamaah jaga ni, mari anak cucu kita, oleh kerana kita tak bagi didikan, salah kita tu ada juga. Kalau kita tak ajak, kita tak besar, duk idak besar mengaji, belajar, kerja, mayang tak sebut patah pun. Mari anak cucu kita belain sungguh dengan Tok Wan dia. Iman apa? Tak dapat diwarisi daripada guna buah tu. Mari anak cucu dia, Tok Wan dulu awal masjid, pak dulu bagus, mai anak mayang juga. Tapi kata Ibnu Abbas, mai anak cucu ni mayang akhir, dekat-dekat nak keluar. Sedih kita sebagai ibu bapa. Kata Sa'id ibnul Musayyib, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kata Sa'id ibnul Musayyib, maksud mencuaikan salat ataupun meninggalkan salat adalah, kata Sa'id ibnul Musayyib, tuan-tuan boleh tulis, iaitu seorang yang tidak salat zuhur kecuali datangnya asar. Tu maksud tak jaga. Bukan tak semayang, tak jaga semayang. Tak jaga ni dia tak salat zuhur melainkan datang asar. Banyak tak? Banyak. Lepas tu dia duk berasa apa? Dia tak mayang juga. Daripada tak mayang langsung tu okeylah juga. Pasal apa yang tak boleh sembahyang awal waktu atau dalam waktu ni? Pasal rasa benda tu tak besar. Pasal rasa benda tu tak penting. Rasa benda tu remeh. Rasa benda tu tak bagi makan. Rasa benda tu tak bagi duit. Bahasa mudah macam tu lah. Kerja pasal apa boleh buat on time? Kan? Kita ada buat kerja meniaga ke kerja apa ke, kita akan buat ikut waktu. Pasal kalau hang buat lambat, hang tak siap, aku tak bayar. Yang pi cerdik lebih pi bayar habis dulu. Lepas tu duk kaya kat kita. Dia tak buat dah ustaz. Awak saya pi bayar habis. Bagus ini yang dipanggil cerdik. Tapi kurang pandai. Kita kan, kita pegang dia. Kalau hang ni aku tak bayar. Kita pun pulun lah. Pasal apa? Pasal nak bagi ikut time. Pasal kita nak boleh duit. Semayang dia kata awal pun tak boleh apa. Kau semayang awal. Tu pasal tu tuan-tuan. Awal boleh apa? Dengan lewat. Apa beza awal dengan lewat? Ada beza? Tak ada. Sebab itu kata Sa'id ibn al-Musayyib, tak semayang zuhur melainkan datang asar. Tak semayang asar melainkan datangnya maghrib. Tak semayang maghrib melainkan datangnya isyak. Lagi sakan tak semayang isyak melainkan datangnya subuh. Dan tak semayang subuh
Sehinggalah dia tak semayang subuh melainkan matahari naik. Oh, segar timur. Timur, pukul 9 timur ya. Baru nak semayang. Ini maksud adha'us salah. Bukan tak semayang langsung, bukan tinggal langsung, bukan tak buat langsung. Buat tu buat. Jadi jangan kita rasa walaupun kita buat, kita telah selamat, kerana Tuhan cela dalam surah Maryam ayat 59. Nampak? Allah telah meletakkan orang yang seperti ini di dalam kalangan orang yang berdosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ya Allah Ta'ala sebut apa? Allah kata yalqawna ghayya, masuk dalam neraka yang paling bawah tu. Bukan tak mayang lah, mayang tapi lewat masuk neraka juga. Aduh, letih ni tuan-tuan. Kemudian ayat yang selalu tuan-tuan duk baca tu, ni kita nak syarah tang mana ni? Maksud jaga semayang, hafazah tadi, jaga semayang tu. Maksud jaga tu, kita bukan jenis orang mayang lah. Pasal itu kalau anak kita semayang lewat pun kita kena tegur. Iblis dia masuk melalui dua jalan. Semayang terlebih awal pun iblis juga, semayang sampai sayup sangat pun iblis juga. Dia tak bagus ustaz menantu saya ni, alhamdulillah boleh menantu ni, sejuk perut noh. Walaupun saya mentua ya awak. Lohok 1.30 pukul 12 mayang dah, nak cari menantu mana lagi? Nak cari menantu lagu mana lagi? Pukul 1.30 lohok pukul 12 dia mayang dah lohok. Pak mentua 3 tahun pengurusi masjid letak jawatan. Terkejut. Tanya awak ni yang lelaki yang mayang ke 12 long. Dia memang jenis tu, dia jaga mayang, dia warak dia. Pak oi, dia memang warak, dia jaga mayang tu. Dia jaga mayang jangan main-main dia. Jangan kita pun naik malu dengan dia. Memang naik malu. Mana tak malu kita mayang 1.30, dia mayang ke 12. Sejam awal. Iblis tak? Iblis juga tu. Ikut suka. Tapi kalau nak ikutnya, apa salahnya? Kenapa? Dia bukan tak salat, dia salat awal pula tu. Yang duk bersabuk pasal apa? Dia kata kat bapak dia, bapak suruh saya cari menantu yang rajin semayang. Saya cari yang semayang tak tinggal dan awal sangat pun bapak bising. Kalau lagu ni dengan hang-hang pun lingkup. Lagi satu semayang lewat pun tak kena. Pasal tu iblis kita dah sebut, dia masuk melalui ghulu ataupun tak buat langsung. Dua-dua tak kena. Balik main rumah mentua dia kan, dah boleh rentah negeri. Mentua dia kata, lama tak mayang jemaah, jadi imam. Buh kan, subuh. Bukan kata takat kunut, buh 6 rakaat. Pak mentua tengok, ini subuh banyak. Dia kata memang alhamdulillah, kita semua syukurlah. Green zone kan, mayang lebih. Tak boleh, iblis. Sebab itu Nabi tegur, semayang lebih ke semayang kurang ke, semayang tak kena dengan syariat, tak boleh. Itu maksud jaga. Allah kata fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Musallin ni orang yang salat. Tapi kita pelik tau. Kita sebut haji saja. Haji tu apa dia? Haji ni orang pi haji. Patut kita panggil semua lah haji. Pasal apa hang panggil dia haji? Dia pergi buat haji. Aku ni duduk semayang 5 waktu hang tak panggil pun. Tuan-tuan lepas ni siapa yang semayang, sebelum panggil nama dia, panggil musalli. Dengar ikut-ikut, musalli. Orang balik daripada Mekah haji kan? Orang balik daripada masjid musalli. Apa dia musalli apa? Boh dia dapat nama tu, nak haji sangat, tuan haji. Boleh tuan lambat lagi nak pergi haji, Covid pula tak boleh pergi haji. Tuan musalli apa? Usuk. Tuan musalli usuk. Nama hang bukan usuk. Musalli ni main mana pula? Pasal aku semayang.
Lepas tu bayar zakat pula, abuh pula. Musalli wal muzakki. Oh, tu dia gelaran lebih pada sudah tu. Orang yang salat dan orang yang bayar zakat. Pasal itu saya kata, haji-haji ni depa bukan faham, bukan ketahuan pala ekor pun yang panggil haji ni. Bukan tahu pasal apa panggil haji. Kalau panggil haji pasal orang buat haji, kena panggil semua yang lain juga kena panggil haji. Kena panggil juga orang sembahyang pasal itu berukun. Tidak. Al-hajj, al-muzakki, al-musalli. Apa dia lagi? As-saim. Cukup. Yang menunaikan haji, yang mendirikan salat, yang membayar zakat dan yang berpuasa. Tu dia. Tak sampai ke nama lagi tu penat lah. So sebab tu kita nak panggil, nak bercakap pun bagilah ada ilmu. Kan? Nampak? Dia kata kalau orang buat umrah, dia panggil mu'tamir. Orang yang pergi buat umrah. Ada kita kenal tak saya pergi buat umrah kan? Okey, jadi celakalah orang-orang yang salat. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai. Bukan tak sembahyang nah, sembahyang. Pasal itu tuan-tuan kena faham perkataan word hafadha, jaga tu. Kita ni bukan tak sembahyang, tuan-tuan saya ni bukan tak sembahyang. Tajuk tak sembahyang kita tak boleh baca tau ni. Kita bukan nak baca tajuk tak sembahyang. Kita nak baca tajuk sembahyang tapi tak jaga. Tu. Ini baru duk bincang soal waktu. Kita belum cerita rokok, belum cerita sujud lagi ni. Okey, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ni sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Nabi SAW. Kata dia, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang apa dan siapakah manhum, siapakah pok yang dikatakan orang yang melalaikan salat. Tu, Sa'ad kata aku biasa tanya Nabi, apa dia, siapa dia ni? Manhum, siapa dia pok ni? Siapa dia mereka ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melalaikan salat ini iaitu yang mengakhirkan waktu salat daripada waktu asar sehingga sampai kepada salat yang lain pula. Itu makna melalaikan ni. Kan? Mereka itu dinamakan orang-orang yang salat, tetapi mereka mensia-siakan, iaitu mengakhirkan waktu salat. Mereka diancam dengan neraka wail, iaitu satu neraka yang seksanya sangat pedih. Nampak? Itu dia. Itu apa yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadirin mukminin, banyaklah lagi maksud apa dia ni? Melalaikan salat. Sebab itu ada hadis. Jam ni betul? Ya, betul? Tak apa kita azan. Sekejap lagi kita sambung sikit. Kita tak banyak lagi, tinggal sikit je. Kita azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Sedikit lagi tuan-tuan huraian daripada hadis yang kita baca tadi. Maksud jaga itu jelas daripada dalil tadi, tak ada lagi kesamaran. Maksud jaga salat pada awal waktu dan pada waktu yang ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqut. Dia ada, kalau boleh ikut suka, Tuhan tak payah tu. Dan tuan-tuan tahu siapa yang mengajak waktu sembahyang, nak sembahyang bila, nak sembahyang bila, nak sembahyang bila ni, siapa dia? Bisa dengar tak? Ha? Jibril alaihi salam. Jibril mana? Nak ambil hukum sembahyang, Tuhan panggil menabi pi menghadap. Isra' Mi'raj tu cerita banyak kita duk dengar lah. Nak habaq bila nak sembahyang subuh, sampai mana subuh? Subuh tu takat waktu mana? Lohor takat waktu mana? Bila sembahyang tu semua siapa dia mai? Jibril mai duduk dengan Nabi, mai duduk. Jibril kata okey sekarang mengkit nak sembahyang. Duduk. Sekali Jibril kata mengkit tak sembahyang pula. Sampai tahun ni. Jibril kata mengkit tak sembahyang pula. Jibril mai je. Waktu. Nampak? Sebab itu hadirin mukminin, termasuk juga menjaga di sini. Satu lagi saya nak sebut, apa dia? Menjaga di sini kata para ulama bukan sahaja soal waktu, soal apa? Soal kesempurnaan tata cara sembahyang. Tata cara sembahyang ni apa? Bermula daripada takbiratul ihram. Itu maksud jaga. Maksudnya yang masuk dengan Tuhan ni, yang ada ahdun, janji dengan Tuhan ni, bukan saja orang sembahyang. Orang sembahyang tak masuk lagi. Kalau dia sembahyang saja, dia tak masuk lagi tau. Kalau dia sembahyang saja, dia tak masuk lagi. Dia kena sembahyang dalam erti kata jaga. Soal waktu satu, soal apa? Soal kesempurnaan. Khusyuk satu bab. Ni rokok sujud ni. Soal bacaan dalam salat, macam pagi tadi saya sebut secara umum, Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah tu rukun. Baca bagi betul, bagi kena. Sekadar yang kita mampu, tapi belajar apa betul sebutan huruf dia. Takkanlah sampai ketua kita nak makan 60 duk makan lagi. Maliki yaumiddin. Ma tu makanlah. Bagi bunyi sikit, bagi sedap sikit, baca bagi tertib, teratur. Baca bagi elok. Pasal kita nak sembahyang. Nak bercakap dengan Allah.
Sebab tu apatah lagi kalau menjadi, saya sebut tadi, kalau menjadi imam. Imam ni diikuti. Jangan bagi makmum lemah perut. Innama ju'ila imam. Ni Nabi kata ni. Innama ju'ila imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam tu, dilantiknya imam tu, dipilihnya imam tu, naiknya imam itu untuk apa? Untuk kamu ikut. Jadi orang yang kita nak ikut, dia mesti lebih daripada pengikut. Macam mana kita nak ikut? Macam mana orang celek nak ikut orang buta? Siapa ketua hamba? Tu yang duduk depan tu, dia nak bawa kami pi. Dia pun berjalan mai. Spek mata hitam, kita tengok, oi kemah ketua hamba Macam SG Bank. Spek mata hitam. Okey, sedia. Nak ikut saya, sedia? Sedia dah, ready dah nak ikut? Dia pun kata, okey, sedia. Dia pun pusing. Apa dia tu? Dia baling tongkat dia. Prak. Yang celik banyak pergi duk tuntun ke belakang yang buta. Lepas tu yang buta pula belakang. Longkang! Berhenti. Lubang! Lagu tu lah. Subhanallah. Duk idat teguk tu imam ya. Macam mana nak ikut? Saya sebut tuan-tuan. Sebab benda ni amanah. Tengok. Siapa yang tengok dan siapa yang dengar benda yang salah, jika dia tak, wajib ke atas dia untuk tegur. Kalau dia dengar, dia tengok, dia tak tegur, dia bersekongkol. Okey. So rokok pun sama. Rokok bagi ketahuan. Ini cungit tak cungit? Banyak kan. Pegang tak pegang, cekak tak cekak. Macam mana sujud? Macam mana rokok? Aisyah kata kalau letak gelas tak terbalik ayat. 90 degree rokok. Melainkan orang yang uzur lah. Mata di mana? Tangan mana? Tu semua kena perhati. Masuk, dikatakan tok makninah tu masuknya tulang-tulang pada ruas-ruasnya, masuk bagi tertib. Pasal tu Nabi kata kat kawan tu, Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Farji' fa innaka lam tusalli. Pi balik, hang tak semayang lagi. Hang pi semayang lain. Tu dia cengeh, hang pi semayang lain. Dia kata Rasulullah 3 kali aku tak erti dah. Ajar. Nabi kata warka hatta tatma'inna raki'an. Rokok bagi ketahuan elok-elok. Bagi ada tok makninah. Nampak? So, pasal tu Nabi kata seburuk-buruk kawak. Siapa dia? Seburuk-buruk kawak. Kawak yang mencurilah sembahyang. Tahu kawak pencuri? Seburuk-buruk pencuri tu pencuri. Dia sebut pencuri, dia duk rasa pencuri. Sebut kawak, pelik aku tak pernah dengar hadis ni. Dialah. Seburuk-buruk kawak ni, pencuri ni orang yang mencuri dalam sembahyang. Sahabat, dia pun macam kita juga. Nak mencuri, curi duit lah. Macam mana orang nak curi dalam sembahyang? Lah boleh curi dalam sembahyang. Dia tak sembahyang. Majik-majik ni bawa beg besar. Dia ingat aku ada ketua emas ke apa. Ketua emas apa, budak sejuk. Berapa kali dah terkenal kan? Main masjid nak bawa apa? Ketua emas. Nak bawa apa? Beg-beg besar. Kan? Nabi kata mencuri. Sahabat kata macam mana nak curi dalam sembahyang? Kita tengah duduk salat nak curi. Macam mana dan kan nak curi? Nabi kata bukan maksud curi itu curi duit ni. Bukan curi barang ni. Orang yang tidak sempurna rukuk dan sujud. Maksud Nabi celah. Nabi kata pencuri. Bukan takat pencuri. Penzina yang paling buruk, orang yang berzina dengan jiran. Pembunuh yang paling buruk, orang yang bunuh anak sendiri. Pencuri yang paling teruk, pencuri yang mencuri dalam sembahyang. Dia ada ranking tau. Dia ada kategori. Yang main-main. Tu bukan saya bagi. Grade tu Nabi yang sebut. Nampak? Pasal tu maksud jaga di sini, jaga tertib dia. Pasal tu semayang yang kalut macam di Indonesia ke apa semua, yang nak ligan trik apa semua tu, yang tu semua. Lepas tu dia kata sah. Ada orang tanya, dia kata semayang ni ustaz. Kan, semayang ni. Dia kata kalau kita baca Fatihah sah tak? Sah. Satu orang tuan-tuan, saya nak cerita ni, tuan-tuan kena dengar elok ni. Allahu Akbar. Tak baca iftitah. Alhamdulillah waladdallin. Fatihah saja.
Lepas tu tak sebut dah. Allahu Akbar pun tak ada. Tak sebut, tak baca apa. Sami Allah Rabbana Subhana Rabb, apa sepatah. Last sekali apa? Apa lagi? Lepas Fatihah. Tahiyat akhir. Yang lupa. Sakal lebih. Kita bagi ringkas dia ringkas lagi salam terus. Lepas tu lah, semua tak ada. Subhana rabbiyal a'la rabbighfirli, semua tak ada. Buhlah rakaat yang terakhir. At-tahiyatu lillah. Takat mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Sah. Sah, tuan-tuan. Try buat. Allahu Akbar berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? Sekali. Ya ke? Sekali yang tu yang Allahu Akbar yang tu tak wajib. Awak berhabaq malam ni. Sah. Nak abang sah. Sah. Okey no, sah. Memang kita pun nak takat sah ya. Tak berdosa cukup. Tapi tuan-tuan, dia macam ni lah. Kalau kita menikah lah pasal musim menikah semua contoh kena menikah. Kalau menikah macam ni lah. Mana anak dara keluar mai. Kaki sebelah tak ada, sebelah lagi ada, tu pun kakak kepala lutut je. Panggung-panggung mata ada tapi sebelah cemil, sebelah lagi pun buka tak buka. Hidung pun lubang sebelah. Mulut tak ada, telinga pun tak ada. Rambut pun ada lah, tumbuh-tumbuh macam baru beranak, macam makan bantai tu. Dia tengok. Hebat kamu dia takkan teruk dulu ni. Tak apa, orang juga. Kalau keluar main bawang tak kacau. Boleh lah kan? Takat nak buat bini lepas tak? Takat nak buat bini boleh tak? Boleh lah. Takat nak buat bini hidung lubang tak ada pun boleh. Tengok-tengok dia ada hidung. Dia memang beranak tak ada hidung, dia keluar kot telinga. Boleh nak buat bini tak nak? Tak boleh nak. Tapi kalau mau kehala dunia, oi, hidung kalau herak sikit pun tak mau mak, oi, herak hidung dia. Aku tengok dak, mak parti elok-elok tengok herak tu, adalah herak sikit, tak mau nak boleh hak yang jenis, boleh kita kalau ni baju Melayu balik tak ada taman nak sangkut, boleh pergi sangkut. Tu bab nafsu, tang dunia tu mau sampai teruk tu. Suara nak dengar tu kira boleh lena. Dengar tu boleh lena. Lembut. Bak buluh perindu. Yang dia tu sampai batang balak. Nak duk buluh perindu. Kan? Tapi dunia nasi pun sampai tu. Nasi pun nak. Mata-mata tak mau semata. Nak banyak mata. Nak bagi sempurna. Nak bagi tertib. Nak bagi elok. Matang salat. Persembahan. Presentation kepada Tuhan segala alam. Kita buat lebih kurang janji lepas, maka kita termasuklah orang yang terkeluar daripada janji Tuhan. Itu yang kata jaga rukuk dan sujud. Akhir sekali tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Mengaji tentang salat ni tak ada penamat. Perbaiki bacaan kita, sifat salat kita, belajar. Yang kurang kita tambah kerana kita bimbang kita termasuk di dalam mereka yang Allah Ta'ala campak ke dalam neraka sakar yang khas untuk orang yang tidak mendirikan salat. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.